Okey, kita masih lagi dalam ikatan perkongsian. Cikgu jelaskan lagi berkaitan ikatan perkongsian ni. Kita scroll lagi di bawah. Ada info tambahan di sini. Baca juga. Apa tu? Kelemahan perkongsian. Kena baca tau. Setiap inci, setiap maklumat dalam buku teks ni kena baca. Di sini dia jelaskan tentang kelemahan. So, biasalah bila kita ada partner. Kalau kita buka bisnes sorang-sorang pun ada kelemahan. Bila kita buka partner ataupun sehingga 20 orang perkongsi pun ada kelemahan. Antaranya sentiasa bergaduh. Yalah, biasalah kan. Bila tak sependapat, kita nak macam ni, dia nak macam tu. Kemudian jangka hayat pun tak berterusan. Macam juga milika tunggal, seperti milika tunggal. Contoh kalau kita ada dua partner, kita buka perkongsian ni berdua je kan. Lepas tu salah seorang pula rakan kongsi kita tu muflis, automatik terbubar tau. Automatik kita punya perkongsian tak boleh diteruskan. Ataupun salah seorang perkongsi kita tu meninggal dunia pun tak boleh meneruskan perniagaan perkongsian ini. Lagi apa lagi kelemahan? Tak amanah pula. Contohnya kita ada 20 perkongsi, 10 orang tak amanah. Sangat bahaya. Jadi itu adalah kelemahan. Dan juga modal dia sangat terhad lah berbanding syarikat. Nanti kita akan belajar tentang syarikat. Okay? So kita habiskan dulu perkongsian ini. Apa lagi yang perlu awak tahu dalam perkongsian? Boleh lihat di sini perkara-perkara lain lah untuk maklumat awak. Okey, jadual 4.2 pula dia cerita apa? Dia cerita tentang penjelasan secara terperinci berkaitan dengan ikatan perkongsian ni. Kita pergi satu ke satu. Cikgu tak nak perincikan sangat supaya kita boleh pergi kepada topik seterusnya. Okey, pertama sekali di sini dijelaskan modal. Ya, dalam bisnes pasti ada modal. Dalam ikatan perkongsian pun ada faedah. Dalam akta perkongsian tak ada. Tapi dalam akta perkongsian dikata tak perlu nak bagi kan. Tapi dalam ikatan kita boleh buat tau. Kita boleh wujudkan faedah yang diberikan kepada perkongsi. Perniagaan akan bayar kepada perkongsi. Cikgu buat macam ni senang. Yang ni awak kena tahu. Sangat-sangat kena tahu. Yang ni perkongsi. Ni perkongsi. Yang ni perniagaan. Bolehlah terima kan. Jadi siapa bayar kepada siapa faedah ni? Perniagaan bayar kepada perkongsi. Tu kena tahu. Memang kena tahu. Nanti topik seterusnya ada kaitan dengan apa yang cikgu cakap ni. Okey. So perniagaan akan bayar lah faedah. Kalau si A ni ada bagi modal 30,000, si B ada bagi modal 70,000, mana yang paling banyak dapat? Si B lah. Maksudnya dia nak macam ada motivasi kepada perkongsi supaya laburlah banyak lagi, bagilah banyak lagi modal kan, supaya perniagaan lebih banyak modal untuk buat projek yang lebih besar. Itu salah satu motivasi lah kat situ kan. Galakan, dekat sini pun ada galakan kepada pelabur. Okey, seterusnya kita pergi kepada faedah atas ambilan. Dalam akta tak ada tau. Tak ada tentang faedah atas ambilan. Tapi dalam ikatan perkongsian cikgu rasa kena letak. Memang kena ada. Sebab ialah ambilan kan perkongsian ambil barang dalam kedai. Kalau 20 orang ambil barang dalam kedai, kita tak buat apa-apa syarat, lingkup jugalah kan perniagaan itu. Jadi di sini dalam ikatan kita letakkan berapa persen faedah atas ambilan tu. Cikgu buat satu lagi di sini. Cikgu andaikan kita ada 2 perkongsi je lah. Okey, cantik kan perkongsi kita? Okey, faedah atas ambilan ni siapa yang bayar kepada siapa? Perkongsi yang bayar kepada kedai ke kedai bayar pada perkongsi? Pandai awak. Perkongsi akan bayar faedah ni kepada kedai. Dia akan menjadi keuntungan kedai lah. Macam tu. Okey. So faedah atas ambilan memang kena letak faedah lah supaya kita boleh kontrol mana-mana perkongsi yang suka ambil barang dalam kedai ni Okey, itu ikatan dalam ikatan. Kemudian faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman ni, okey, cikgu buat lagi satu orang. Okey. Cuba teka. Faedah atas pinjaman ni, siapa yang bayar kepada siapa? Perkongsi bayar ke ataupun perniagaan bayar? Faedah atas pinjaman ni. Faedah atas pinjaman perkongsi ni maksudnya perkongsi ada juga dalam perniagaan. Perkongsi ni dia bagi pinjam kepada kedai, kepada perniagaan. Yelah, kadang-kadang kedai tak cukup duit, kedai tak cukup modal, jadi perniagaan akan bagi pinjam duit sendiri, duit peribadi dia kepada perniagaan. Jadi dalam kes ini perniagaan akan bayar faedah kepada perkongsi. Supaya macam bayar faedah lah perkongsi ni. Kadang-kadang ada 2 perkongsi, seorang perkongsi tu kaya, jadi dia nampak macam
perniagaan tu nampak macam lemah sikit, nak buat suntikan, dia bagi okey lah, dia bagi loan. Tapi kena bayar, bila kita sebut pinjaman ni kena bayar balik lah. So nak bayar balik tu sangat lambat. Jadi kita bagi faedah kepada perniagaan, akan bayar faedah kepada pekongsi yang bagi loan kepada perniagaan itu. Itu maksud dia lah. Saya harap awak faham. Kemudian ikatan perkongsian dia kata tentang gaji. Ya, dalam akta dia kata tak perlu bayar gaji, tapi tak bagus sangat lah kan. Yelah, perkongsi mana yang aktif, kita bagilah mereka gaji ke, allowance ke, bonus ke, apa-apa sajalah, tak kisah, apa-apa saja. Jadi kita harap mereka yang aktif ni dapat menguruskan perniagaan. Yelah, bila dalam perkongsian ni kadang-kadang ada seorang tu jauh, ada seorang tu overseas, ada seorang tu sibuk. Jadi kita akan lantik lah mana-mana perkongsi yang tak ada kerja ni, okey, engkau akan uruskan perniagaan ni. So kita bayarlah gaji kepada dia. Dan dalam ikatan tu kita tetapkanlah berapa setahun nak bayar ataupun berapa sebulan nak bayar. Okey, awak kau dah aktif, okey, kita akan bagi dia 5,000 sebulan. Contoh ni, contoh sahajalah. Okey, yang last sekali adalah kongsi ataupun untung rugi. Dalam perniagaan mesti kita ada, kalau dalam menikah tunggal ada untung bersih kan. Tapi kalau dalam perkongsian kita panggil kongsi untung ataupun rugi, kongsi rugi. Nanti kita akan lihat bagaimana awak nak kira untung ataupun rugi dalam perniagaan ini dan berapa banyak perkongsi akan dapat. Kalau perkongsi untung, kalau dalam perniagaan tu untung, berapa banyak perkongsi akan dapat. Okey, alright. Setakat ini ada lagi tak berkaitan dengan, sebelum kita masuk, ada lagi implikasi. Okey, ni sangat-sangat penting. Apa implikasi sekiranya perniagaan perkongsian ni tak ada ikatan? Okey, pertama sekali kita akan rujuk kepada akta perkongsian yang atas tadi, awak boleh lihat. Dan kalau tak ada kat sini, maksudnya lazimnya terdapat perjanjian yang dipersetujui dan ditandatangani oleh pekongsi sebelum menubuhkan perniagaan perkongsian. Biasanya perjanjian itu kita akan buat secara lisan ataupun bertulis. Biasanya bertulis lah, kita ada hitam putih, mudah. Kemudian tapi kalau tak ada, maka kita akan selesaikan. Katalah tak ada ikatan kan, tak ada ikatan perkongsian. Bila mereka bergaduh, dalam perkongsi ni bergaduh, bawa masuk mahkamah, hakim akan putuskan mengikut akta perkongsian section section 26 akta perkongsian 1961. Memang sangat, yelah, kena setuju je lah kalau tak ada ikatan perkongsian ini. Sebab itu ikatan perkongsian sangat penting dalam perniagaan perkongsian. Itu sahaja, kita akan pergi seterusnya selepas ini.